Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton Agenda Awani dan seperti biasa, kalau Agenda Awani siaran luar ataupun rakaman temu bual kami buat di luar daripada studio, itu maknanya ada satu topik ataupun diskusi yang perlu anda beri perhatian. Saya kini berada di Tokyo, Jepun, sudah tentu membawakan rangkuman dan juga perkembangan lawatan kerja rasmi yang berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau diikutkan, ini adalah lawatan pertama lawatan rasmi kerja yang pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun sejak menjawat jawatan Perdana Menteri. Baik, apabila kita bercakap tentang lawatan rasmi Perdana Menteri, sudah tentu yang sentiasa mengikut rapatnya adalah Menteri Luar dan satu lagi individu ataupun menteri ini juga selain pada kalau purpose ataupun tujuan utama untuk melihat kepada lawatan kerja rasmi untuk meningkatkan lagi hubungan diplomatik ataupun hubungan dua hala, sudah tentu antara tugas utama bagi menteri ini untuk melobi selagi boleh untuk meyakinkan pelabur-pelabur untuk menggalakkan perdagangan untuk Malaysia secara khususnya. Saya nak bersama dengan individu yang cukup penting untuk kali ini, iaitu Menteri MITI sendiri, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafar Tunku Abdul Aziz. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah baik, ada kata mas. Okey. Okey. Mungkin sebagai permulaannya kita berada di Jepun ini, mungkin boleh beri sikit gambaran kalau melihat kepada kedudukan Malaysia dan juga Jepun. Jepun adalah yang keempat untuk Malaysia dan Malaysia juga kedudukan yang ke-11 untuk Jepun. Di mana sebenarnya kedudukan, keagraban antara Malaysia dan juga Jepun tu, Datuk Seri? Ya, terima kasih. Tamunya saya nak tengok tak payah pakai overcoat. Sejuk sudah jadi. Okey, memang dari segi perhubungan diplomatik di antara Malaysia dan Jepun memang akrab, bukan saja dari segi diplomatik. Semalam pun ada alumni pelajar-pelajar Malaysia yang berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Jepun juga dengan Perdana Menteri daripada negara-negara ASEAN yang lain, dari culture, education dan banyak lagi. Dan sebenarnya ini semua bermula pada tahun 1982 bila kita telah mengumumkan Look East Policy, dan tahun lepas kita telah menyambut 40 tahun Look East Policy kita, LEP. Dan betul apa yang disebut tadi, dari segi perdagangan dan pelaburan juga, Jepun dan Malaysia adalah dua negara yang mempunyai sejarah yang lama sebelum merdeka lagi. Dan sekarang pada masa ini untuk 8 tahun berturut-turut, negara Jepun adalah rakan dagang yang keempat terbesar untuk Malaysia, dan juga dari segi pelaburan pun yang keempat terbesar juga. Kita dengan Jepun memang mempunyai persahabatan bukan dari segi komersial. Untuk MITI juga ini adalah lawatan kita yang kedua di Jepun untuk tahun ini. Pada bulan 5 lepas kita ada trade dan investment mission juga ke negara Jepun. Datuk Seri, kalau boleh dalam kesempatan ini saya nak tanyakan, sebab Datuk Seri juga berada dalam mesyuarat dua hala, bilateral meeting antara Perdana Menteri Malaysia dan juga Perdana Menteri Jepun. Disebutkan dalam interi ataupun antara yang menjadi tumpuan adalah berkaitan menaik taraf hubungan sedia kepada perkongsian strategik komprehensif. Jadi mungkin boleh dikongsikan Datuk Seri apa makna dan juga signifikannya apabila disebut tentang perkongsian strategi komprehensif ni, Datuk Seri? Malaysia Jepun telah menaik taraf kepada perjanjian strategik komprehensif dan antara Malaysia dan Jepun. Ini merangkumi 5 aspek, termasuklah ekonomi, inovasi, sains, of course security dan sebagainya. Dan ini adalah penting kerana sebelum ini kita ada juga perjanjian perkongsian, tetapi ini lebih komprehensif daripada sebelum, dan it has been elevated lah katanya. Dan pada masa ini kita telah mula berjumpa dengan rakan-rakan kita di Jepun. Saya juga dari Menteri Pelaburan dan Perdagangan juga telah berjumpa dengan beberapa pegawai dari negara Jepun untuk kita mulakan fokus untuk National Industrial Master Plan, contohnya our National Energy Transition Roadmap dan sebagainya. Dan ini akan covered jugalah dalam Strategic Cooperation ini. Datuk Seri, kalau melihat kepada dalam kesempatan yang ada, Datuk Seri juga ambil antara MITI dan juga MATRIK juga ada menganjurkan one to one pertemuan bersemuka dan juga ada rundingan meja bulat. Saya sebenarnya apabila kami bidang-bidang di Malaysia turut berkesempatan membuat liputan bersempena dengan program ini, sempat jugalah bertanya kepada pegawai-pegawai apa sebenarnya signifikan bila ada one to one ni dan juga meja bulat ni. Antara yang diberi jawapan adalah sebab mereka ni adalah pelabur sedia ada. Kalau boleh kita nak lobby lagi supaya mereka akan melabur. Menambahkan pelaburan. Mungkin
boleh dikongsikan apa sebenarnya yang dikongsikan dalam meja bulat? Ya, benda, karakter tertutup tapi mungkin boleh dikongsikan Boleh, sebab boleh. kita sudah tentu rakyat nak tahu apa yang boleh dijanjikan dan apa yang boleh meyakinkan pelabur-pelabur ini untuk meningkatkan apa yang ada pada ketika ini, Datuk Seri. Ya, pertamanya saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Yang Maha Perdana Menteri kerana telah meluangkan masa yang begitu sibuk pada rawatan rasmi ini. Kerana perjumpaan ini anggap amat bermakna, terutamanya untuk pelabur-pelabur Jepun ke Malaysia yang memang betul yang dah ada di Malaysia, tetapi kita nak mereka menambahkan lagi pelaburan mereka ke dalam negara kita. Kita juga ada berjumpa dengan beberapa syarikat yang belum lagi, tetapi kebanyakannya sudah. Dan ini peluang mereka untuk bertanya sendiri kepada Perdana Menteri kita apakah hala tuju untuk negara kita. Mereka they want comfort, dan sama ada apa yang mereka baca itu benar-benar pandangan Perdana Menteri sendiri. Dalam perjumpaan meja bulat atau round table meeting itu kena close door lah kerana banyak isu-isu yang dibangkitkan adalah isu-isu yang mungkin confidential, tapi secara amnya isu-isu yang dibangkitkan adalah lebih kepada isu cadangan-cadangan untuk Malaysia menambah baik prosedur dan sebagainya. Tetapi overall mesyuarat itu telah menunjukkan peningkatan dari segi keyakinan pelabur kepada negara kita. Dan lepas ni saya teruskan mesyuarat-mesyuarat pada hari ini dan hari esok dengan syarikat-syarikat Jepun yang berminat untuk menambahkan pelaburan ke dalam negara kita. Okey, salah satu saya kira antara pertemuan yang sangat bermakna apabila ada pertemuan bersama dengan Rom Wako. Okey. Ya, betul. Biasanya kalau melihat kepada selalu ada pandangan apabila cakap bila pelaburan yang dibawa daripada luar negara untuk ke negara sudah tentu memberi fokus kepada kawasan ataupun negeri-negeri tertentu saja. Tapi dalam pertemuan ini seolah-olah akan memberi satu signal yang jelas bahawasanya apa yang ingin dilakukan di bawah kerajaan perpaduan, di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin boleh dikongsikan sebab Romwako ni sendiri saya difahamkan pelabur terbesar sektor semikonduktor yang melabur di Kelantan. Jadi mungkin orang politik akan cerita politik, tetapi untuk orang yang bisnes, orang ekonomi ada sudut pandang yang berbeza sedikit daripada Datuk Seri. Ya, Yang Maha Perdana Menteri telah berjumpa dengan syarikat tersebut, organised by MIDA dan VT. Dan syarikat tersebut memang telah lama juga melabur dalam negara kita, bermula di Shah Alam sebenarnya. Dan lepas itu kita menasihatkan mereka, mencadangkan kepada mereka untuk pindah ke negeri Kelantan, di Pekalan Cepa. Pekalan Cepa. Pelaburannya setakat ini 2.1 bilion ringgit. Dari segi employment pun lebih kurang 2,200 pekerja. Dan ini menunjukkan kerajaan sebenarnya tidak melihat, terutamanya ke BT dan MIDA, tidak melihat kepada sama ada negeri itu negeri terpangkang atau tidak, kerana Kelantan dah lama sebagai negeri pembangkang dan mereka tengah nak membuat kajian untuk meningkatkan lagi pelaburan. Dan kita sebagai agensi yang berkaitan pelaburan memberi galakan kepada mereka untuk menambahkan lagi. Dan Yang Maha Perdana Menteri sendiri pada mesyuarat tersebut telah memberi komitmen untuk terus membantu pelabur tersebut, syarikat tersebut dan juga pelabur lain supaya datang ke negeri seperti Kelantan, Kedah dan sebagainya. Dalam kesejukan dan juga ditambah pula dengan angin ini, sebelum kita nak pergi berehat, mungkin saya nak tanya kepada Datuk Seri sedikit berkaitan dengan rundingan dan juga berkaitan dengan pertemuan wan-tuan dan juga perbincangan meja bulat tu, apa mungkin reaksi daripada kelompok ataupun kapten industri yang daripada sini? Kerana kalau kita dengar daripada apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun 1 tahun usia pentadbiran kerajaan perpaduan, tetapi dasar dan juga polisi negara adalah jelas. Tapi bagaimana reaksi daripada kapten industri dan juga pemain-pemain industri di sini? Ya, 25 kapten industri yang telah hadir, semuanya di very senior level, pengurusi, CEO dan sebagainya. Mereka, kalau saya boleh rumuskan kepada 3 satu ialah mereka mengatakan Malaysia ada satu hala tuju plan hala tuju yang menunjukkan kita yakin dengan plan kita kerana kita berani nak letak target sasaran seperti sasaran NIMP untuk meningkatkan pekerjaan berapa ramai, KDNK berapa banyak dari sektor manufacturing, sektor pembuatan, NETR berapa kali renewable energy pada tahun 2050 dan sebagainya. Jadi satu ialah bagus kerana ini memberi guidance kepada mereka. Yang keduanya ialah mereka mengatakan bahawa
ini menunjukkan kerajaan adalah mesra pelabur kerana berjumpa dengan mendengar sendiri apakah rintihan, cabaran dan juga cadangan syarikat-syarikat tersebut kerana mereka dah lama kat Malaysia. Dah 50, 160 tahun dah kat Malaysia ya, dia yang telah berada di Malaysia. Dan ketiganya ialah dari segi mendengar juga pandangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai isu-isu semasa kerana Malaysia dilihat sebagai negara yang penting dalam ASEAN ya. Mereka mengingatkan multilateral agreement kita bersama dengan Jepun ini ada beberapa multilateral agreement bersama, terutamanya contohnya CPTPP, RCEP ya, dan ini mereka nak tanya bagaimana mereka boleh terus memastikan Malaysia dari segi geopolitik berada dalam posisi yang neutral seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey, Datuk Seri, saya sebenarnya semakin setuju kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini saya nak tanyakan kepada Datuk Seri, apa sebenarnya cabaran kehadapan untuk Malaysia dan juga Jepun untuk mengeratkan lagi dan juga mengakrabkan lagi hubungan sedia ada. Apatah lagi kita bercakap tentang portfolio Datuk Seri, pelaburan dan juga perdagangan dan juga industri. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali bertemu dalam agenda awal ni. Saya masih lagi bersama dengan Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Okey, Datuk Seri, seperti yang saya tanyakan sebelum kita berehat tadi, apa mungkin sebenarnya cabaran kehadapan melihat kepada dalam konteks kita beberapa hari lagi nak menuju ke tahun 2024 ni. Kita fokuskan pada Malaysia dan juga Jepun. Apa sebenarnya cabaran untuk memajukan dan juga nak mengeratkan lagi hubungan Malaysia dan juga Jepun ni? Ya, Alhamdulillah, sebenarnya pada pandangan saya dari segi pelaburan dan juga perdagangan negara Jepun dengan Malaysia ini memang erat. Ada sejarah yang begitu lama. Tetapi ada beberapa cabaran yang kita perlu tangani dan supaya lebih banyak atau jumlah pelaburan yang masuk ke dalam negara kita, terutamanya daripada negara Jepun. Salah satu cabarannya ialah ease of doing business. Kita sekarang banyak competition di negara-negara jiran kita, di peringkat global juga. Pihak MITI bersama-sama dengan agensi yang lain dalam MITI dan juga kementerian-kementerian lain, kita perlu memastikan ease of doing business ni, birokrasi ni kita kena kurangkan, kita cepatkan lulusan untuk pelabur-pelabur kita. Dan itulah sebabnya baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan untuk kita start Invest Malaysia Facility Centre IMFC. Semua baru bermula pada 1 Disember ini. Kita berkongsi kepada mereka supaya menggunakan fasilitasi yang ada. Itulah salah satu isu utama saya rasa untuk negara kita. Kita kena berubah mindset kita ya, supaya kita dapat melihat isu-isu ini daripada sudut mereka, bukan daripada sudut kita. So from their point of view. Kerana perubahan begitu pantas dan cepat dari segi teknologi dan sebagainya, dan kita pun kena berfikir berlainan juga. We cannot do our business as usual approach. Datuk Seri, kalau boleh dikongsikan mungkin daripada pengalaman Datuk Seri sendiri dalam kerjaya korporat dan juga kemudian dalam bidang pentadbiran kerajaan ini, apa mungkin perkara dan juga apa yang mungkin kita boleh belajar daripada Jepun secara keseluruhannya? Apabila kita cakap tentang bahagian pelaburan dan juga perdagangan ini. Dari segi sudut pelaburan dan perdagangan ya, banyak benda yang kita boleh belajar lah sebenarnya. Pertamanya dari segi disiplin. Mereka tengoklah semuanya on time pada masa, dan mereka betul-betul fokus dan kepada isu-isu yang dapat membantu dari sudut pelaburan dan perdagangan, dari sudut syarikat. Dan saya rasa disiplin itu memang sampai sekarang kita dapat lihat. We are very disciplined, very focused. Dan juga dari segi keinginan untuk memajukan lagi teknologi yang ada. They are still leading in many sectors, semiconductor, petrochemical, chemical, renewable energy. Dan di sini Malaysia dan Jepun bersama-sama telah setuju untuk kita bekerjasama. Ya. Contohnya dari segi peralihan tenaga, renewable energy, energy transition, peralihan tenaga. Kita dalam National Industrial Master Plan anggap lebih fokus kepada CCUS, carbon capture utilization storage. Di sini negara Jepun, terutamanya syarikat-syarikat seperti Mitsui dan sebagainya dengan Petronas memang bekerja erat untuk memajukan teknologi ini. Juga teknologi hidrogen mereka agak advance. Ya. So these are the focus areas yang kita perlu belajar kerana they are always ready for change.
Dato' Sri, alalang dalam kesempatan ni saya nak selitlah satu dua soalan kalau nak tanya kepada Dato' Sri. Biasalah kalau Dato' Sri kalau pergi ke luar negara sempatlah nak berjoging. Kalau pagi tadi pun saya sempatlah tengok di posting Facebook, sempatlah melakukan aktiviti itu. Tapi bukan soal jogging saya nak tanyakan. Tapi ini adalah satu kesempatan untuk Dato' Sri sambil beriadah juga ada kesempatan kalau boleh bukan saja dengan Jepun tapi kalau ada rakan-rakan pemimpin negara lain juga dapat pitching ataupun bertemu dan apa yang boleh nak lobby-lobby. Tapi mungkin pada waktu ini, bagaimana Dato' Sri melihat kepada selain pada kita melihat pada Jepun kerana di lawatan rasmi kerja Perdana Menteri ini juga antara lain untuk menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN dan juga Jepun. Pemimpin ASEAN turut berada di sini. Kesempatan juga dilakukan oleh Yang Membawa Perdana Menteri dan juga untuk Dato' Sri. Mungkin boleh dikongsikan tentang bagaimana melihat kepada hubungan lain antara Malaysia dan juga rakan-rakan lain dalam ASEAN itu sendiri. Ya, betul. 10 negara-negara semua hadir, semua all the 10 leaders yang ada di sini hadir di negara Jepun dan bersama-sama mereka adalah Menteri Luar, Menteri Perdagangan mereka pun hadir. Dan sini saya sempat jumpa hampir semua rakan-rakan pada negara-negara lain, menteri-menteri lain. Pagi semalam saya jemput sempat berjoging dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno. Dan di sini kita ada berbincang sambil jogging mengenai hubungan dua hala, mengenai apa yang berlaku di dunia sekarang dan apakah isu-isu yang kita boleh bekerjasama. So memang I think it's important. Kadang-kadang kita lupa dia human touch. Okey. Tak cakap pasal kerja je kan, you don't feel that relationship dan juga isu-isu yang boleh sebenarnya ditangani. Kadang-kadang mereka itu di padang golf tapi saya di semasa jogging. Okey. Cakap pasal human touch ni saya teringat apabila Dato' Sri Anwar Ibrahim turut berseluruh sempat berseluruh di depan PM Jepun apabila katakan durian diplomasi telah jadi viral kan. Jadi mungkin pada waktu ini bukan soal diplomasi apa yang kita nak lakukan tapi soal kadang-kala budaya dan juga human touch itu kadang penting untuk menuju kepada satu aras dan juga kedudukan yang lain. Mungkin pada waktu ini Dato' Sri boleh melihat boleh kongsikan juga saya nak tanyakan tentang apa sektor-sektor dan juga peluang-peluang baru yang boleh diteroka untuk Tokyo dan juga Kuala Lumpur. Okey, dalam plan perindustrian baru kita ada misi pertama atau misi first mission adalah meningkatkan economic complexity. Di sini Jepun memainkan peranan penting. Ada beberapa syarikat Jepun ada terlibat dalam kita punya mission champions kita panggil. Saya telah sebut satu, contohnya CCUS tadi, carbon capture utilization and storage. Di mana beberapa syarikat daripada negara Jepun dan negara Malaysia bekerjasama. Sama juga dengan G2G, kerana kita perlukan policy untuk. Yang keduanya ialah dari segi training, education, penting. Dan di sini kita akan perkongsian daripada segi research and development, R&D, daripada segi inovasi dan sebagainya. Dato' Sri, dalam kesempatan yang ini saya nak tanyakan, kalau ikut dalam berapa hari kita nak menuju tahun baru tahun 2024, Dato' Sri untuk portfolio MITI ini dah lebih pada setahun. Yes. Mungkin kau boleh recap sikit apa yang menjadi pencapaian dan juga yang mungkin boleh di-highlight. Itu satu. Dan kedua mungkin saya nak tanyakan apa kehadapan untuk tahun 2024 untuk portfolio MITI ini sendiri. Ya, betul. Okey, dari segi pencapaian Alhamdulillah setakat 9 bulan pertama ini pelaburan yang telah berjaya diluluskan, ialah sebanyak 225 bilion ringgit. Dan dari segi perdagangan pun telah mencecar 2 trilion untuk 10 bulan pertama. Jadi tadi yang pelaburan itu untuk 9 bulan pertama. Ini yang 9 bulan pertama ni 225 bilion ringgit adalah lebih tinggi daripada 10 tahun yang the highest lah in 10 years. Dan dari segi industri, kita telah memberi fokus untuk mengumumkan hala tuju, apakah fokus pada industri-industri kita, ada plan industri baru, our chemical industry roadmap, our industry ESG, ya. 3 pengumuman yang penting dari segi policy. Dan juga kalau kita lihat, kita nak memberi fokus kepada tahun depan, ya, soalan 2024 selain daripada ease of doing business untuk memastikan kita nama baik ialah kita telah memastikan apa yang kita umumkan tu kita kena laksanakan. Ya, kita kadang-kadang ni bagus nak umum je. Faham. Kita nak pastikan pelaksanaan dan lebih transparan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah
baru-baru ini Aster supaya berkongsi apakah pencapaian kita dalam masa setahun. Tapi bagi VT, untuk tahun depan kita akan berkongsi setiap 3 bulan, every quarter. Okey, kita sama-sama nantikan report card. Kalau biasa sebenarnya kata ada setengahnya memilih untuk setahun untuk meeting 3 bulan 3 bulan kita akan pantau dan juga mungkin ada diskusi setiap 3 bulan lah bersama meeting lah kalau boleh kita lakukan untuk ini bukan antara lain untuk melihat kepada di mana sebenarnya pencapaian bukan saja meeting tapi pencapaian dalam industri penerangan dan juga pelaburan negara. Baik, terima kasih sekali lagi Tengku Datuk Sri. Sejuk sebenarnya saya menggigil ni sebab kena cepat-cepat habis. Interview dan juga temu bual ini. Terima kasih Tengku Datuk Sri Zafron kerana meluangkan masa kita bercakap tentang bukan saja untuk Malaysia dan juga Jepun dalam bidang perdagangan, pelaburan dan juga industri, tetapi kita bercakap tentang tahun 2024, apa kehadapan yang boleh kita jangkakan dan kita harapkan tahun yang lebih baik untuk Malaysia secara keseluruhannya. Sekian dari saya Fauzi Zain daripada Tokyo. Kita jumpa lagi. Terima kasih.